Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua hadirin yang ada di hadapan saya ini. Saya Fakhur Razi bin Zainul Abidin, mewakili Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia dan selaku Kapten My Safe Food at Ramadan pada tahun 2020, iaitu tahun ini. Berbesar hati dan berbangga kerana dapat berada di atas pentas ini bagi berkongsikan tentang projek kami yang telah dilaksanakan sekian lama, iaitu inisiatif My Safe Food at Ramadan dengan persoalannya, adakah ia satu solusi? Tahukah anda, lebih 15,000 tan sisa organik telah dihasilkan setiap hari, yang mana ia menyamai dengan keluasan 8 padang bola sepak. Ia merupakan satu luasan yang agak besar. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 3,000 tan makanan yang masih baik untuk dimakan telah dibazirkan begitu sahaja. Dan juga menyamai dengan 2.2 juta makanan sehari yang boleh diberi makan 3 kali sehari kepada setiap rakyat negara kita. Dan daripada jumlah itu, dijangkakan bahawa akan meningkat sehingga 20% menjelang musim perayaan dan spesifiknya pada bulan Ramadan. Dan daripada permasalahan ini timbullah satu inisiatif yang kami namakan, iaitu My Safe Food at Ramadan, bagi menyelesaikan masalah ini. Apakah itu inisiatif ini? Tuan-tuan dan puan-puan, projek ini ataupun inisiatif ini ialah satu usaha sama bagi mengurangkan pembaziran makanan sepanjang bulan Ramadan yang berlaku di Bazar Ramadan. Dan ia telah bermula sejak tahun 2016 dan kini merupakan tahun ke-6 pelaksanaannya. Tidak termasuk tahun 2020 kerana kami mengalami kekangan daripada Perintah Kawalan Pergerakan ketika itu. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, ia dilaksanakan di Bazar Ramadan sahaja dan secara puratanya ia berlangsung selama 14 hari. Walau bagaimanapun, terdapat juga Bazar Ramadan yang hanya melaksanakan hanya 1 hari sahaja sebagai percubaan bagi program tersebut. Dan bagaimana caranya kami mengurangkan pembaziran di Bazar Ramadan? Iaitu dengan mengumpulkan lebihan makanan yang tidak terjual oleh peniaga-peniaga Bazar Ramadan dan diedarkan kepada golongan yang memerlukan. Saya bagi contoh golongan B40 terutamanya. Tuan-tuan, puan-puan, asal usul program ini ialah sebenarnya selain daripada menyelesaikan masalah pembaziran makanan, ialah untuk menyokong inisiatif Safe Food yang dianjurkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, di peringkat global, yang mana kami Pemuda Gema bersama-sama dengan pihak MARDI berusaha untuk merangka satu program yang kita namakan program My Safe Food at Ramadan, spesifiknya untuk bulan Ramadan sahaja, yang mana MARDI sebagai penasihat dan kami sebagai perancang dan pengurus bagi melaksanakan program ini di Malaysia. Kami hanya mensasarkan program ini bagi mencapai matlamat SDG 12, spesifiknya 12.3, iaitu mengurangkan separuh daripada pembaziran makanan global pada tahun 2030. Dan secara tidak langsungnya, program kami ini juga ingin mensasarkan untuk mencapai SDG 17, iaitu kerjasama, iaitu Partnership for the Goals, dan juga SDG 2, iaitu Zero Hunger. It's not working. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menjayakan program ini, terdapat 5 rakan strategik semenjak daripada tahun 2016 sehingga sekarang. Kami berjaya mengumpul 5 rakan strategik, iaitu Belia Harmoni Malaysia,
WWF, SW Corp, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan juga Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang mana SW Corp merupakan rakan strategik kami yang terawal sekali sejak pelancaran program ini, iaitu pada tahun 2016, dan sehingga kini kami hanya mempunyai 5 sahaja rakan strategik. Dan kami juga mendapat kerjasama daripada 22 organisasi setakat ini. Yang mana saya bagi contoh ya, di Kuala Lumpur sahaja, iaitu Bazar Ramadan, kami dibantu oleh Rakan Muda Kuala Lumpur, UTM KL dan juga UNIK KL. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini organisasi yang terlibat. Baik, pada tahun ini kami berjaya melaksanakan inisiatif ini di 10 buah negeri di semenanjung Malaysia yang merangkumi 9 buah bazar, tidak termasuk negeri Terengganu dan juga Pulau Pinang. Hal ini kerana kami mengalami kekangan kekuatan pengurusan di sana. Dan bagi bazar di sekitar Shah Alam termasuk Subang Bestari, bazar-bazar ini dianjurkan oleh MBSA dan dengan bimbingan dan kerjasama daripada pihak kami. Dan bagi bazar-bazar yang lain, sepenuhnya diuruskan oleh kami. Secara amnya, dalam melaksanakan program ini, ia mengambil masa selama 4 bulan. Yang mana pada bulan pertama, fasa ini ialah fasa permulaan projek di mana kami menstrukturkan semula organisasi yang akan menguruskan program ini bagi tahun-tahun tersebut, tahun-tahun tertentu, dan juga menentukan belanjawan. Bagi bulan yang kedua, kami akan melaksanakan tindakan awal projek seperti TOT, Training of Trainers, memohon kelulusan daripada PBT, dan juga kami mendapatkan libat urus daripada peniaga-peniaga Bazar Ramadan, serta kami menentukan dan mengenal pasti siapa penerima-penerima lebihan makanan yang akan diedarkan ketika program berjalan nanti. Dan bagi bulan ketiga, iaitu bulan Ramadan, yang merupakan bulan di mana fasa pelaksanaan projek, iaitu fasa yang paling menyebokkan bagi kami, iaitu di mana inisiatif ini dijalankan seperti mengumpulkan makanan dan mengedarkan makanan kepada penerima-penerima. Dan pada bulan yang terakhir, iaitu bulan keempat, ialah bulan di mana kami melaksanakan kemaskinian data, pengumpulan makanan dan juga analisis data-data tersebut untuk diterbitkan di media. Hadirin sekalian, berikut ialah proses pelaksanaan program ini. Terdapat 8 secara amnya proses yang terlibat. Yang pertama ialah mengedarkan flyers kepada setiap peniaga pada hari kejadian tersebut, iaitu sekitar pukul 6 suku petang. Walaupun begitu, terdapat juga di setengah bazar yang mengedarkan lebih awal daripada tempoh tersebut, misalnya 5:30 petang, dan ini bergantung kepada bazar-bazar tertentu. Dan pada masa yang sama, kami meminta persetujuan daripada peniaga sama adakah mereka ingin menyumbang lebihan makanan mereka kepada kami untuk diedarkan kepada penerima-penerima. Jika mereka tidak bersetuju, kami tidak boleh membantah dan perlu akur sahaja. Dan seterusnya ialah proses di mana kami memasang tapak bazar ataupun reruai booths. Bagi sesetengah bazar, mereka mungkin tidak mempunyai reruai sendiri. Jadi mereka akan menumpang di mana bangunan-bangunan yang ditawarkan oleh peniaga-peniaga tertentu. Dan seterusnya ialah proses di mana kami menerima makanan dan juga minuman. Kebiasaannya proses ini berlaku sekitar pukul 7 malam sehingga pukul 8 malam. Sama ada peniaga sendiri yang menghantar makanan kepada booths kami, reruai kami, ataupun sukarelawan kami sendiri yang pergi mengumpulkan makanan di reruai mereka. Dan setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan, semasa proses mengumpul makanan dijalankan, sukarelawan-sukarelawan kami juga menimbang makanan-makanan tersebut dan mengasingkan
nilai timbangan antara makanan dan juga minuman untuk direkodkan dalam data. Dan kami merekodkan data bukan sekadar rekod di atas kertas, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kami merekodkan di dalam satu sistem yang dibangunkan bersama dengan MARTI. Dan seterusnya, setelah data direkodkan, makanan-makanan yang dikumpulkan tersebut akan diasingkan mengikut kategori. Sebagai contoh, kuih muih, makanan yang berkuah dan sebagainya. Dan makanan-makanan tersebut akan dibungkus dengan bungkusan yang disediakan oleh kami dan dilabelkan dengan stiker My Safe Food. Dan kami akan menulis jangka hayat makanan tersebut. Sama ada 1 hari ataupun hanya 6 jam sahaja. Dan jangan risau, makanan-makanan yang kami pilih ini kami kenal pasti terlebih dahulu dari segi kualitinya. Sama ada ia baik untuk dimakan ataupun untuk dibuang sahaja. Dan seterusnya, apabila makanan sudah dibungkuskan, tibalah masa untuk mengedarkan makanan. Cara kami mengedarkan makanan ialah dengan yang pertama sekali melalui My Safe Food app. Kami akan kenal pasti, akan lihat semula siapa penerima-penerima telah kenal pasti dan kami akan menghubungi mereka. Setelah itu, kami akan edarkan melalui sukarelawan kami, kenderaan kami sendiri kepada wakil-wakil penerima tersebut. Dan kami akan minta maklum balas daripada penerima itu sama ada makanan tersebut elok ataupun tidak. Jika tidak elok, kami akan menambah baik lagi sistem pengurusan kami keesokan harinya. Dan yang terakhir sekali ialah mengemas semula reruai kami setelah tamat program untuk program pada keesokan harinya. Dan berikut ialah gambar-gambar contoh seperti ini di mana petugas daripada SW Corp bersama dengan tim kami mengedarkan flyers kepada peniaga-peniaga sambil memberikan taklimat. Dan yang ini di mana kami sedang membungkuskan makanan. Dan ini kami sedang dalam proses untuk mengedarkan makanan kepada penerima-penerima. Dan yang terakhir ialah di mana edaran makanan dijalankan. Tuan-tuan, untuk melaksanakan program ini, kita perlu ada satu panduan yang lengkap. Oleh itu, kami telah menyediakan My Safe Food Kit Book yang telah dibuat oleh kami, yang mana sebelum berlangsungnya program ini, kami akan edarkan kepada sukarelawan-sukarelawan dan juga ketua-ketua bazar sebagai panduan, sebagai contohnya, apa peralatan yang perlu disediakan, apa SOP yang perlu dijalankan, waktu bila perlu dijalankan dan sebagainya. Jadi tiada masalah lagi jika sukarelawan-sukarelawan yang baru untuk menyertai program ini boleh mendapatkan maklumat yang lengkap melalui kitbook ini. Tuan-tuan, berikut ialah My Safe Food app seperti yang saya katakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di Google App, My Safe Food app di sini, di mana setiap data yang kami kumpulkan akan dimasukkan ke dalam app ini supaya di peringkat pusat kami dapat kumpulkan data ini dengan baik supaya tiada lagi data yang hilang di peringkat negeri. Dan di app ni juga kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, dinyatakan cuaca. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cuaca ini mempengaruhi lebihan makanan yang dikumpulkan. Kerana apa? Kalau kita lihat pada musim hujan, lebihan makanan kebiasaannya tinggi. Kerana ramai pengunjung tidak dapat hadir ke bazar Ramadan. Tapi terkadang juga pada musim cerah juga makanan lebihan juga tinggi. Tapi majoritinya waktu musim hujan memang lebihan dia tinggi. Baik, seterusnya ialah statistik lebihan makanan yang berjaya dikumpul secara tahunan. Kalau kita lihat di sini, angka antara tahun 2019 dan 2022 agak ketara kalau kita lihat ya. Di mana 2019 kita berjaya mengumpul 22,008 kilogram makanan. Dan pada tahun
2022 sebanyak 7,795 kilogram makanan yang menjadi kumpulan. Walaupun pada tahun 2022 bilangan bazar ialah 19, manakala pada 2019 hanya 17 bazar sahaja. Kenapa perbezaan ini berlaku? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan perlu lihat faktor pengaruh iaitu bilangan bazar. Yang kedua, bilangan hari bagi satu bazar. Ada bazar yang buat hanya 2 hari saja, ada yang 3 hari saja. Dan ada keluasan bazar tu kecil dan ada yang besar. Sebagai contoh, kalau macam bazar di Stadium Kota Baru, ia sangat besar. Jadi bilangan pengumpulan lebihan makanannya sangat banyak. Dan yang keempat ialah cuaca seperti yang saya katakan tadi. Apabila waktu hujan, lebihan makanan, ya Allah, sangat banyak. Okey, jadi keseluruhan daripada kelima-lima tahun ini, kita dapati bahawa yang berjaya dikumpulkan ialah 41,488 kilogram. Yang mana jika kita katakan 500 gram makanan bersamaan dengan satu hidangan, ini menyamai dengan 82,976 makanan. Sangat banyak. Bayangkan kalau ia dilaksanakan di setiap bazar Ramadan di seluruh Malaysia. Agak-agak bukan lagi puluhan ribu hidangan, bahkan boleh mencapai tan. Okey, seterusnya. Berdasarkan pemerhatian kami, impak ataupun kesan positif daripada pelaksanaan program ini ialah kami melihat bahawa satu budaya sistem pengurusan sistem makanan yang efektif telah berlaku, yang mana kami percaya ia dapat diakses dan direplikasikan oleh setiap organisasi di tempat-tempat yang lain. Yang keduanya, pengurangan kadar pembaziran makanan dan juga makanan yang dilupuskan di tapak pelupusan. Yang ketiga, program ini dapat memberikan makanan kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan asnaf, golongan gelandangan dan sebagainya. Dan yang keempat, program ini juga dapat memupuk dan menarik ramai sukarelawan dan juga organisasi yang lain untuk sama-sama membantu menjayakan program ini. Seperti yang saya tunjukkan tadi, rakan kerjasama kami iaitu sebanyak 22 organisasi. Dan yang terakhir sekali, sedikit sebanyak program ini dapat menyedarkan peniaga dan juga pengunjung bazar Ramadan tentang pembaziran makanan yang berlaku secara realitinya di negara kita ini. Dan mereka sedar apa yang perlu mereka lakukan pada masa hadapan. Selain daripada liputan media di bernama News Straits Times dan juga berita harian, kami juga mendapat liputan media di The Star, Sinar Harian, dan juga kami pernah memasuki program MHI pada tahun 2019. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya, adakah ia satu solusi kepada pengurangan pembaziran makanan? Bagi kami, ya. Bagi anda, fikirkan. Dan sekian, terima kasih daripada saya, Kapten MySafe Ramadan 2022. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut daripada tentang program MySafe Ramadan di pautan yang tertera.